Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para juri yang hebat, rakan-rakan GPM, para pembentang, sahabat-sahabat yang hebat di pagi ini, izinkan saya berpantun. Membeli udang di hujung pekan, terdengar hingar riuh suasana. Kajian tindakan saya bentangkan, silakan dengar, moga bermakna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur saya pada pagi yang indah ini kerana terpilih untuk bersama-sama berkongsi sedikit ilmu ataupun apa yang saya ada bersama sekolah saya SK Seri Teluk untuk berkongsi amalan baik yang saya rasakan agar dapat membantu rakan-rakan GPM di sekolah. Saya Madiana binti Rosmin, merupakan GPM SK Seri Teluk. Tajuk kajian saya adalah meningkatkan kebersamaan peminjaman dan pemulangan buku dalam kalangan warga SK Seri Teluk dalam memudayakan pembelajaran abad 21. Berikut adalah isu yang kami hadapi, iaitu isu yang dihadapi ialah peminjaman dan pemulangan buku tidak menggalakkan di pusat sumber kerana kedudukan perpustakaan di tingkat 4 dan juga bangunan yang besar sebanyak 3 blok bangunan yang besar, masa yang singkat pada masa rehat menghalang murid untuk melakukan aktiviti tersebut. Dengan masalah ini, bukan kerana pelajar tidak minat membaca, tapi disebabkan prasarana bangunan sekolah yang besar, jadi masalah peminjaman dan pemulangan buku agak tidak menggalakkan. Saya memikirkan cara yang mudah, pantas dan lebih efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Objektif umum meningkatkan kadar peminjaman dan pemulangan buku yang lebih sistematik selaras dengan budaya pembelajaran abad 21 oleh semua warga SK Seri Teluk. Objektif khusus yang pertama, memperbaiki kaedah peminjaman dan pulangan buku yang lebih sistematik melalui kaedah kios Eslib 2120. Keduanya, meningkatkan kadar peratus bilangan murid meminjam dan memulang buku di pusat sumber sekolah dengan pembelajaran abad 21. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dan komuniti dalam menjayakan program nilam. Okey, memperkenalkan kios Eslib 2120. Berikut adalah pandangan daripada luar, maaf yang empat segi. Kios ini bercirikan dia mudah. Kenapa mudah? Sebab dia beroda, boleh ditutup, boleh dibuka dan boleh dibawa ke mana-mana. Mengikut kalau waktu biasa memang saya suka bawa kios ini ke kantin dan juga wakaf bonda. Jadi memudahkan peminjaman di situ. Yang bulat tu adalah pandangan daripada hadapan dalam. Dia boleh buka, dia boleh tutup. Jadi dalam kios ini ciri-ciri yang ada mudah diurus. Kenapa saya kata mudah diurus?
20 mempunyai 3 elemen yang baik ataupun elemen yang bagus, di mana ASLIP adalah sistem library, sistem automasi. Dia memang dah cukup bagus. Jadi dengan sistem yang ada, ditambah lagi elemen 21, iaitu selaras dengan pengajaran abad 21. Dan 2.0 itu adalah selepas penambahbaikan. Sebelum ini, kios ini dinamakan kios ASLIP Stop and Read, sekadar pinjam dan membaca. Tapi selepas penambahbaikan abad 21, saya masukkan elemen permainan, bahan-bahan abad 21 dalam kios, ganjaran, pelbagai buku yang menarik berunsurkan komik, bahan-bahan bacaan yang terkini. Jadi kios ini memang sangat membantu. Program yang dilaksanakan di kios ini adalah proses peminjaman dan pemulangan. Walaupun waktu rehat 30 minit cukup untuk satu kelas buat pinjaman, dia sangat efisien. Siapa yang guna ASLIP, dia memang sangat bagus. Mudah. Dia peminjamannya, untuk peminjaman dia akan tekan kad pinjaman, kad ID, terus scan pada buku. Memang sangat mudah. Yang kedua, program nilam boleh dijalankan pada bila-bila masa saja. Cikgu yang nak pinjam buku, nak bawa murid pergi kios ni akan tempah dahulu, dan aktiviti akan dilaksanakan di mana-mana saja. Kalau cikgu nak buat pinjaman dekat tepi padang, bawa kat padang. Kalau kat dewan, kita bawa tolak kios tu ke dewan. Selain tu, kelas abad 21 memang menarik lah, sebab saya masukkan elemen-elemen permainan apa semua, ganjaran tu. Buktinya bila kita bawa budak belajar di kios, belum sempat kita arahkan budak buka buku muka surat berapa, budak dah tanya, cikgu nak belajar apa? Cikgu nak buka muka surat berapa? Jadi saya rasa benda ni sangat berkesan. Melalui pelaksanaan kajian tindakan, melalui pemerhatian, temu bual, analisis dokumen ASLIP, merancang dan bertindak. Kumpulan sasaran iaitu melibatkan 530 orang murid, 39 guru dan komuniti sekolah kebangsaan Seri Teluk. Berikut adalah graf peminjaman pada tahun 2018, hanya 500 buah saja pinjaman. Selepas adanya kios, melonjak naik kepada 3,800 buah buku. Seterusnya tahun 2020 hanya 230 buah buku, 2021 422 buah buku, dan pada tahun ini baru 5 bulan kadar peminjaman sudah 1,987 buah. Bermaksud target saya hingga akhir tahun mudah-mudahan sebanyak 4,000 buah buku, 100% peminjaman dapat tercapai. Ini juga bukti kepada keberkesanan kios ASLIP, di mana pengiktirafan 5 bintang yang asalnya hanya 10 orang murid meningkat kepada 45 orang murid. Okey, ini saya sudah sebarluaskan saya punya inovasi kios ASLIP ini
di Facebook, WhatsApp dan juga media massa, dan inilah yang seolah kami ada. Kami telah dijemput pegawai PPD Batu Pahat bagi meraihkan program Hari Terbuka untuk menyebarluaskan saya punya kios. Memang diorang dah dengar, jadi saya di kesempatan tu dapat menyebarkan kebaikan kios. Dan juga terdapat beberapa buah sekolah yang telah datang ke sekolah untuk program penanda aras, di mana mereka ingin tengok pelaksanaan kios Eslip 2120 ni macam mana dijalankan, sebab peratus pencapaian sangat luar biasa. Jadi kehadiran daripada sekolah Kedah SK Sungai Sibol dan sekolah-sekolah terdekat, jadi respon dia orang, dia kata kios Eslip ni sangat berkesan. Inilah dia penambahbaikan yang akan datang. InsyaAllah saya akan masukkan elemen kafe, kios Eslip, dengan menambah jualan makanan dan minuman agar murid dapat membaca dengan lebih santai. Sekian itu saja perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih cikgu Puan Mardiana. Berapa harga benda tu? Permulaan bawah 500. Sebab yang palang-palang tu kita ambil daripada sekolah, kan ada rak buku kan, dia ada palang tu, jadi kita masuk jimat kat situlah. Maknanya lagi tu daripada sumbangan PIBG dan sumbangan persuarangan rezeki ni kat situ. Yang tolak-tolak pergi sana pergi sini tu siapa? Pengawas? Murid. Okey, jadi baguslah benda ni nampak satu benda yang menarik kan. Tapi itulah kadar pinjaman tu meningkat. Saya nak tanya sejauh mana murid-murid tadi tu dia dah guna benda ni, dia teruja awal-awal ke ataupun lepas tu dia tak layan pun lepas tu? Sampai sekarang, sampai kajian ni bermula daripada 2018. Saya masuk di Seri Teluk akhir 2017. Jadi sampai hari ni masih diminati. Kali pertama perkongsian saya, ya Allah, waktu tu lepas pelancaran kios Eslip ni, saya buka untuk permulaan pinjaman. Dan macam penyanyi saya, berlari budak ke kios, dia nak tengok apa benda. Okey, soalan dari saya cikgu. Okey, first kali saya nak ucapkan tahniah lah cikgu dah ada usaha untuk mengkedengahkan kios ini untuk ni berkaitan kepada sistem Eslip sistem library ni. Pertama sekali saya sikit nak buat pembetulan sikit je lah, kerana mungkin nanti takut kepada semua hadirin dan juga JPM yang ada ni. Tolong tengok kepada slide sebelum ni, ada perkataan nilam itu. Sebenarnya nilam ini adalah satu perkataan akronim Nadi Ilmu Amalan Membaca. Kita kena tulis NILAM tu huruf besar. Terima kasih. Di situ ada kesilapan sebab kita tak nak ada salah tafsir terhadap nilam itu Jadi tolong kepada pembentang-pembentang yang lain pun, kalau ada menyebut perkataan nilam tu kena tulis dalam huruf besar nilam, NILAM dalam huruf besar, sebab dia adalah akronim Nadi Ilmu Amalan Membaca. Baik, yang kedua, dari segi penggunaan kios ini, kalau katakan fokus kepada kajian yang puan nak buat ni, cikgu nak buat ni, kalau boleh buat satu perbandingan antara sebelum ada kios dengan selepas ada kios, dan juga kalau sebelum ada kios mungkin perekodan, atau sebelum ada Eslip itu macam mana perekodan dia. Mungkin perekodan dia tu agak amat rendah, dan bila dah ada kios dan juga ada Eslip itu nampak dia punya perekodan tu tinggi, kerana sebelum ini pelajar dia tak ada tulis pun dalam buku rekod peminjaman itu, contoh jadi dengan itu bila nampak jelas perbezaan itu dari segi data itu nampak jelas. Jadi ini menunjukkan bahawa
kajian atau tindakan cikgu buat itu memberikan satu impak terhadap tidak ada peminjaman dia. Sebab saya fokus kepada tajuk apa yang cikgu nak tulis ini, iaitu berkaitan dengan meningkatkan kadar peminjaman buku yang lebih sistematik. Saya fokus dari itu. Dan juga kalau boleh research objektif ataupun objektif khusus itu biar diikat apa yang ditulis dalam ni lah, dalam perekodan ini, dalam penulisan ini. Jadi kenapa? Kerana saya tak nampak taktil di situ. Kat situ ada nampak 100 bilangan murid, tapi dekat sini tak ada pada saya. Jadi saya tengok di situlah. Jadi ini perlu penambahbaikan sikit sebanyak. Dan kalau boleh satu lagi penambahbaikan, kalau boleh kajian tindakan itu gunakan, kalau pelajar ada kad yang boleh kita scan kan, kalau pelajar gunakan kad dia ada kad, satu kad matrik dan sebagainya yang ada QR ataupun barcode tu, kalau digunakan scanner itu adalah salah satu kajian yang mungkin cikgu boleh nampak pelajar lagi cepat nak buat peminjaman. Scan saja, tak perlu lagi kita nak key in kan dia punya nombor pelajar dan sebagainya. Jadi scan dah lagi cepat dan terus akan keluar maklumat pelajar itu. Ini SLIP memang ada kan? Ya. Kita semua ada. Ya, sebenarnya SLIP ni dia dah memang dah lengkap. Kad tu memang ada setiap pelajar, memang saya dah print kad dia, setiap pelajar ada. Jadi waktu peminjaman tu dia akan bawa kad dan juga buku yang kalau nampak di situ ada kotak besar 2 tu, itu adalah buku untuk peminjaman. Saya dah pisahkan tahap 1 dan tahap 2. Sebab tu saya kata SLIP ni dah cukup bagus. Tambah lagi saya tambah elemen kios dan juga abad 21. Jadi sebab tu pelaksanaannya boleh diterima setakat ni. Sekolah berhampiran Batu Pahat dah kenal apa itu kios SLIP 2120. Anyway, terima kasih atas usaha cikgu dan juga kajian dilaksanakan ya. Terima kasih banyak.